Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1341. Antara paparan utama. Seronok buat fitnah, ulama Paskini tertembak kaki sendiri. Dewan Rakyat bukan zoo. Siapa sebenarnya yang melampau? Assalamualaikum dan salam sejahtera. 23 Mac lalu, Ahli Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzad Hashim menegaskan kononnya beliau mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklum kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta ringgit yang didakwa diterima oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen PAS itu berkata demikian sebagai sebahagian daripada pembelaan berhubung keistimewaan yang layak, ulasan yang saksama dan justifikasi terhadap saman fitnah oleh Perdana Menteri itu. Pada 22 Disember tahun lepas, Anwar memfailkan saman sivil berhubung kenyataan Amzad bahawa pengerusi Pakatan Harapan PH itu berbohong memperolehi gaji RM1 semasa menjadi penasihat ekonomi Selangor. Anwar yang juga Presiden PKR mendakwa Amzad melalui video TikTok membuat beberapa kenyataan berunsur fitnah kepada sekumpulan pelanggan semasa menjamu selera di sebuah restoran pada 7 Disember tahun lalu. Justifikasi adalah pembelaan bahawa kenyataan atau sesuatu dakwaan adalah fakta dan jika berjaya dibuktikan di mahkamah akan menjadi pembelaan mutlak terhadap saman fitnah berkenaan. Menurut penyataan pembelaan yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 28 Februari lalu, Amzad berkata, kenyataan yang dikeluarkan tidak mempunyai sebarang niat jahat terhadap plaintiff. Seperti dipetik Berita Harian, defendant berkata ini kerana kononnya pengundi berhak menerima komen-komen tersebut bagi membuat pertimbangan terhadap isu-isu semasa, membabitkan tindakan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin politik dan isu berkaitan pengurusan kewangan kerajaan. Semalam, Ahmad Amzad disifatkan menjaringkan gol sendiri atau membuat kesilapan apabila merujuk petikan Hansard Dewan Rakyat yang mana Anwar secara jelas menafikan menerima gaji RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor sebelum ini. Menerusi jawapan kepada pembelaan membabitkan saman difailkan terhadap bekas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi itu, Anwar menegaskan hanya dibayar allowance RM1 ketika memegang jawatan terbabit. Dakwaan defendant mengenai gaji RM15 juta oleh plaintiff tidak lain hanya pergantungan dan pengulangan semula dakwaan oleh seorang individu yang bernama Faikah Husin yang kemudian menafikan perkara yang sama. Oleh demikian, jelas sekali bahawa dakwaan defendant tidak berasas dan dengar cakap semata-mata mengenai suatu kenyataan yang dinafikan oleh pembuatnya sendiri iaitu Faikah. Tanpa mengambil kira penafian teras oleh plaintiff selama bertahun-tahun, defendant masih berterusan dalam mengungkapkan perkataan memfitnah yang adalah bukti kukuh akan niat jahat. Katanya dalam jawapan pembelaan difailkan firma guaman wakilinya, Tetuan SN Nair and Partners, semalam seperti dipetik Malaysia Kini. Menerusi penyataan pembelaan difailkan Tetuan Tengku Amalin dan Faizi pada 28 Februari lalu pula, Ahmad Amzad dilaporkan berkata isu ditimbulkan Faikah pada 2014 apabila menyatakan bahawa walaupun gaji diterima plaintiff adalah RM1, namun tuntutan hingga RM15 juta. Amzad mendakwa Anwar membuat penjelasan tetapi tidak mengulas lanjut mengenai kenyataan terbabit dan tidak mengambil apa-apa tindakan terhadap Faikah berdasarkan Hansard Dewan Rakyat. Anwar menegaskan bahawa hak kebebasan bersuara adalah tidak mutlak dan tertakluk kepada pelbagai sekatan serta halangan termasuk peruntukan dalam Akta Fitnah 1957 dan Akta Keterangan 1950. Oleh itu, Ahmad Amzad didakwa bertanggungjawab ke atas fitnahnya yang berniat jahat itu. Plaintiff menegaskan bahawa perkataan fitnah dengan sengajanya didorong oleh niat jahat yang jelas dan nyata atau tersirat dan pergantungan defendant kepada pembelaan justifikasi, perlindungan bersyarat dan ulasan saksama adalah tidak terbangkit.
Defendant juga gagal memberikan butiran seperti mana dikehendaki oleh Aturan 78 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 dan gagal untuk merujuk, memuaskan dan membuktikan bahawa perkataan fitnah adalah perkara yang berkepentingan awam, katanya. Anwar berkata Ahmad Amzad sebenarnya memiliki tanggungjawab undang-undang untuk tidak membuat kenyataan palsu dan fitnah sedemikian. Malah tanpa mengambil kira penafian teras oleh plaintiff selama bertahun-tahun lepas, defendant masih berterusan dalam mengungkapkan perkataan-perkataan memfitnah tersebut yang merupakan bukti kukuh akan niat jahat. Malah Amzad sendiri telah mengakui ungkapan kenyataan tersebut sebagai santai dan tidak formal dan tidak dilakukan atas kapasiti politik atau profesionalnya. Oleh itu, defendant tidak akan berada di bawah tanggungjawab undang-undang untuk mengungkapkan perkataan-perkataan slander tersebut atau perkataan fitnah kepada kumpulan pelanggan tersebut. Nampaknya jerat sudah makan tuan. Amzad sudah tertembak kaki sendiri. Tak serik-serik puak ulama PAS menabur fitnah demi tanggungjawab moral, sosial dan politik mereka. Kerana mulut, santan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Jangan nanti terpapar di dada akhbar, Amzad mohon maaf pula kerana ungkapan maaf puak ulama PAS selepas seronok menabur fitnah seolah-olah sudah menjadi adat dan rakyat meminta agar ianya tidak sesekali dimaafkan. Noktah. Kaedah tebuk atap hari ini semakin lama semakin pelbagai, daripada kritikan yang tidak wajar terhadap menu rahmah sehinggalah kepada kes pelepasan cukai tokoh korporat Melayu. Pembangkang cuba menggambarkan betapa buruknya kerajaan Malaysia Madani ini dalam memperjuangkan nasib Melayu Islam. Kini lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi pula dijadikan anak tangga untuk memanjat bumbung bagi menebuk atap. Isunya Perdana Menteri tidak dapat bertemu dengan Putera Raja merangkap Perdana Menteri Arab Saudi, Putera Muhammad bin Salman. Anwar juga dikecam hanya disambut oleh Gubernur Jeddah sahaja dan tidak dibawa masuk Kaabah. Sedangkan Anwar bukan disambut di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz oleh Abu bin Anu, tetapi Putera Saud bin Abdullah bin Jalawi yang juga Gubernur Wilayah Jeddah dan beberapa pegawai negara berkenaan. Kononnya lawatan Anwar itu boleh menjejaskan kuota tambahan jemaah haji sebanyak 10,000 orang dan penambahan barang dagangan minyak sawit berjumlah 500,000 tan bernilai 1 bilion ringgit. Bagaimanapun, usul Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Fahisal Wan Ahmad Kamal berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi yang didakwanya sebagai lawatan gagal ditolak Dewan Rakyat. Ketika sesi soal jawab Menteri, Wan Ahmad Fahisal berkata surat penolakan daripada pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat sudah diterima, tetapi beliau membangkitkan perkara sama ketika sesi waktu pertanyaan Perdana Menteri. Saya nak minta petua daripada Tuan Di-Pertua, apakah saluran lain yang boleh saya bawa ke Dewan Rakyat ini untuk Kementerian Luar Negeri menjelaskan kepada kami apa yang sebenarnya telah berlaku di Arab Saudi minggu lalu. Mohon pandangan Tuan Di-Pertua. Katanya di Dewan Rakyat. Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Ramli Maknur menjawab dengan memberi petua bahawa mengikut peraturan ditetapkan, sekiranya Wan Ahmad Fahisal masih tidak berpuas hati dengan keputusan dibuat, beliau boleh mengemukakan usul itu sekali lagi dalam Dewan berkenaan. Bagaimanapun, sila ambil maklum Yang Berhormat Macang lihat peraturan 42, 43 dan 99-A dan akhirnya kata putus adalah yang di-Pertua Dewan akan menentukan. Perkara ini sepatutnya jadi makan minum kita dalam Dewan ini, tak perlu banyak, sekurang-kurangnya kena mahir peraturan 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 98 dan 99A, terutamanya kepada mereka yang baharu ini, jelasnya. Ramli turut menempelak pihak yang berpura-pura tidak tahu tentang peraturan di Dewan Rakyat. Tapi kadang-kadang sifat manusia ya. Benda dah tahu, tak tahu. Ini saya faham. The political leverage, life. Tapi berhad-hadlah. Jangan kita, sebagaimana saya nyatakan dulu, di luar sana mengenali Dewan ini sebagai zoo. Itu menyedihkan ya. Katanya. Penghuni zoo tidak pernah menggunakan akal untuk berfikir. Justru bukan hanya timbalan Speaker Parlimen sedih apabila Dewan Rakyat dilihat seumpama zoo, tetapi rakyat juga sedih. Lebih sedih lagi apabila Dewan Rakyat yang mulia itu dijadikan zoo untuk memburukkan kerajaan. Kerana itulah tujuan utama pembangkang. Kenyataan yang separuh masa itu akan digunakan oleh pengikut-pengikut yang sedia menjadi mata rantai pengikat tangga untuk memanjat bumbung bagi menebuk atap. Bersatu dan sekutunya PAS seolah-olah tidak kebah daripada luka buatan sendiri setelah gagal membentuk kerajaan kerana yang di-Pertuan Agong tidak memperkenan senarai nama Ahli Parlimen Barisan Nasional dalam SD yang dibawa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin ketika menghadap baginda.
Menurut Naib Presiden Amanah Adli Zahari yang juga Timbalan Menteri Pertahanan, kerajaan perpaduan yang diterajui Anwar Ibrahim bagaikan dinding rumah kukuh dan bukannya rumah kaca yang boleh ditebuk atapnya. Dia kata rumah kita rumah kaca. Tak ada kerja lain, hari-hari dia baling. Baling dan terus baling, tengok-tengok dah 100 hari tak pecah juga dinding dia. Kejap baling isu itulah, kejap baling isu inilah dengan harapan dinding rumah akan pecah. Katanya ketika berucap dalam program ceramah perpaduan Dewan Undangan Negeri Paroi, Negeri Sembilan baru-baru ini Labuh Harapan Daily. Menurut Adli, kestabilan politik itu adalah perkara teras bagi sesebuah negara. Sebenarnya pintu rumah kita ada kunci, jangan bimbang. Dinding kaca kita juga kuat. Hari-hari dia baling dengan macam-macam isu dengan harapan dinding itu pecah, kemudian boleh masuk ke dalam rumah. Kalau kita mahu kukuhkan orang Islam Melayu, politik kita kenalah stabil, tegas Adli. Wahai pemimpin, Anwar Ibrahim pergi ke Arab Saudi dengan jadual yang amat ketat, bukan makan angin. Beliau satu-satunya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang bekerja secara pro bono tanpa mengambil upah. Ingatlah, jawatan bukan tempat bagi mengejar kekayaan. Marilah kita hayati maksud hadis Rasulullah SAW, dan jika seseorang anak Adam itu diberikan satu lembah yang dipenuhi dengan emas, nescaya dia mahu memiliki dua lembah yang lain lagi dan tidak akan dapat memuaskannya, melainkan mulutnya dipenuhi dengan tanah ditimbus setelah mati. Namun Allah menerima taubat sesiapa yang bertaubat kepadanya. Riwayat Al-Bukhari 6439 dan Muslim 1048. Justru hentikanlah prasangka, jadilah sebagai manusia, bukan makhluk penghuni zoo, pembangkang yang berhikmah, bukan pembangang. Apa jadi dengan muafakat nasional yang dilahirkan di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC pada 14 September 2019 dengan linangan air mata oleh UMNO dan PAS? Masih terbayangkah dalam ingatan orang Melayu di seluruh negara saat itu, ribuan ahli UMNO dan PAS serta pertubuhan bukan kerajaan NGO Melayu Islam hadir dalam apa yang mereka namakan Himpunan Penyatuan Ummah. Diwar-warkan bahawa himpunan tersebut adalah bagi memulakan perpaduan politik UMNO dengan PAS yang menamatkan perselisihan politik bangsa Melayu lebih daripada 4 dekad di negara ini. Kononnya dua parti politik Melayu Islam terbesar di negara ini kembali bertaut demi agama, bangsa dan negara. Ketika itu, Putrajaya sedang ditadbir oleh Pakatan Harapan yang terdiri daripada Keadilan, DAP, Amanah dan Bersatu. Seolah-olah Pakatan Harapan bukan sebahagian daripada ummah dan tidak ditubuhkan demi agama, bangsa dan negara. Malangnya, usia muafakat nasional yang ibaratnya belum sempat masuk tadika telah terhenti. Ada yang kata mati tanpa pusara, ada yang kata pengsan sahaja. Hari ini, PAS dan UMNO saling berbalas ucapan selamat tinggal setelah berbelas bulan saling berbalas membaling batu. Bagaimanapun, Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Shah dilaporkan berkata, penyatuan ummah tidak pernah terhenti. Parti tersebut katanya akan terus memperkukuhkan hubungan dengan rakan iaitu Bersatu dan Gerakan dalam Perikatan Nasional. Saya nak ucapkan selamat berjaya. Kami akan fokus memperkuatkan PN yang sudah mendapat sokongan besar orang Melayu dan Bumi Putera. Bagi kita, soal penyatuan ummah ini perlu diteruskan dan dilaksanakan. Momentumnya tidak akan terkesan dengan kenyataan Ashraf itu. Semua tahu kecenderungan UMNO sekarang ini dan saya tahu perpaduan ummah tidak lagi menjadi agenda mereka, katanya Labuh Free Malaysia Today. Beliau berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki yang berkata parti itu tidak lagi memikirkan soal MN, sebaliknya bertekad mengukuhkan kerajaan perpaduan yang ada. Kita hari ini harus fokus seperti apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk perpaduan nasional, bukan hanya soal Melayu Islam tetapi juga soal negara. Kenapa mereka begitu angkuh menolak titah diraja di peringkat awal? Dalam keadaan sebaliknya, kita perlu fokus kepada kestabilan negara, katanya seperti dipetik utusan online. Ashraf Wajdi menegaskan agenda yang dibawa UMNO bukan sekadar perpaduan Melayu, sebaliknya mengenai kepentingan negara. Malah beliau mempersoalkan agenda perpaduan Melayu Islam PAS. Kalau betul mereka memikirkan soal penyatuan ummah, kenapa pejuang tidak diterima PN pula atas alasan mengganggu pembahagian kerusi? Maknanya mereka hanya memikirkan soal kerusi dan menang pilihan raya, sedangkan yang sepatutnya diletakkan keutamaan adalah soal penyatuan ummah. Jelas sekali mereka yang cakap sendiri mengenai faktor kenapa gagalnya MN, ia hanyalah soal perebutan kuasa. Itu jawapannya, tegas beliau. Kenyataan kedua-dua pemimpin muda itu jelas bercanggah dengan pandangan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman yang masih berharap PAS dan UMNO perlu bersama demi menyatukan umat Islam. MN belum mati lagi, sedang pensan. Saya lihat atas asas penyatuan ummah, agenda kita tak pernah berhenti dan jangan lihat bila parti itu tak bergabung, maka umat ini berpecah. Tidak, katanya seperti dipetik Free Malaysia Today. Apa pula pendirian Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang?
Dalam tulisannya bertarikh 22 Mac 2023 yang turut diterbitkan di Harakah Daily, Abdul Hadi mendakwa kekuatan PAS telah dipergunakan untuk suatu agenda yang salah. Pada mulanya, PAS mengambil pendekatan tahaluf siasi yang terdapat dalam politik Islam, iaitu keharusan bekerjasama dengan pihak lain yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, khususnya kerjasama dengan kumpulan Islam yang diwajibkan dan kumpulan bukan Islam yang berdamai. Namun, kerjasama itu dibatalkan apabila prinsip dan konsep perjuangan Islam dilanggar oleh pihak yang lain, katanya. Sebagai dalil bahawa tindakannya adalah bersandarkan Islam, beliau memetik firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bermaksud, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksaannya. PAS mengambil pendekatan ta'awun siasi dengan membawa konsep perpaduan ummah, iaitu menyatukan umat Islam terlebih dahulu, diikuti oleh penyertaan bukan Islam yang tidak ekstrim, sehinggalah PAS berhasil mengambil alih kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14 serta menubuhkan Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional, menurut Abdul Hadi. Oleh itu, PAS menolak sebarang pendekatan yang sempit, iaitu Muafakat Nasional yang hanya bercirikan UMNO dan PAS sahaja. Tambahnya, kata Abdul Hadi, PAS terpaksa menjadi lilin yang membakar diri sendiri bagi memancarkan cahaya Islam yang menjadi petunjuk di sepanjang jalan. PAS terpaksa menghadapi kalangan umat Islam yang tenggelam dalam kejahilan dan bukan Islam yang fanatik jahiliah mereka. Semuanya wajib diselamatkan bersama Islam daripada petunjuk Allah kepada seluruh manusia, dakwanya. Demikian bercelarunya Muafakat Nasional demi mempertahankan Perikatan Nasional. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 2 nampaknya sudah tidak relevan lagi. PAS juga ada dalil untuk menghalalkan tindakan parti itu yang bersekongkol dengan pengkhianat, menumbangkan kerajaan yang dipilih rakyat dan menyimpan hasrat untuk menebuk atap. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 190 digunakan untuk tujuan jahat itu. Ayat tersebut bermaksud, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apabila agama ditunggang, maka ayat-ayat daripada Al-Quran dimanipulasi ikut kehendak parti. Lalu semua pihak yang tidak bersama PAS dianggap jahil, ekstrim dan sedang memerangi Islam, termasuk UMNO yang mempunyai 3 juta pengikut Melayu Islam. Justru, siapa sebenarnya yang melampau? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.